Antara paparan menarik hari ini. Fahmi gagal jadi jurucakap kerajaan. Keputusan pengampunan Najib mungkin minggu ini. Kerajaan Anwar tidak serius tangani ekonomi negara. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris mengeluarkan kenyataan tajam menentang Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil dengan mendakwa beliau tidak berjaya menjalankan peranan sebagai jurucakap Kerajaan Perpaduan. Razali menimbulkan persoalan mengenai tindakan Fahmi yang menyebabkan media antarabangsa melaporkan pengurangan tempoh penjara bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam kesalahan rasuah dari 12 tahun kepada 6 tahun oleh Lembaga Pengampunan. Katanya ini menyusuli mesyuarat lembaga tersebut pada Isnin lalu, lapor sumber termasuk pegawai kanan kerajaan pada Mediacorp. Inilah akibatnya apabila Menteri Komunikasi suka bercakap sebagai jurucakap Kerajaan Perpaduan Madani hingga boleh dimanipulasikan pihak luar. Malah sumber maklumat juga tidak diselaraskan kerana ada 1-2 Menteri Kabinet dalam Kerajaan Perpaduan turut sibuk bercakap soal pengampunan Najib. Fahmi meminta orang ramai tidak membuat kesimpulan sendiri ketika mengulas laporan media Singapura Channel News Asia yang mendakwa hukuman terhadap Najib dikurangkan daripada 12 ke 6 tahun. Malah ahli Parlimen Lembaga Pantai itu menegaskan dia bukan sumber bagi laporan CNA. Razali turut mendakwa kegagalan berterusan Kerajaan Anwar Ibrahim dalam soal pengurusan komunikasi strategik dan ketidakupayaan Menteri Komunikasi itu adalah sesuatu yang tidak boleh diterima dengan asyik menafikan. Katanya tahap kerja yang sangat rendah dan tidak kompeten oleh Fahmi memberi kesan songsang terhadap imej, identiti dan reputasi Malaysia selaku negara yang bermaruah. Katanya malahan sikap seolah-olah tidak cakna Menteri Komunikasi dalam kalangan media, arus perdana dan portal berita dalam negara serta dikatanya tidak mempunyai hubungan baik dengan media asing, memburukkan lagi keadaan berkenaan. Rakyat selalu terkeliru dengan peranan jurucakap komunikasi Kerajaan Perpaduan yang sepatutnya dilaksanakan Setiausaha Akhbar Perdana Menteri itu lagi tepat dan sahih. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata status permohonan pengampunan diraja Najib Razak mungkin diumumkan minggu ini. Sebelum ini timbul kabar angin Najib akan diberikan pengampunan susulan laporan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan bermesyuarat di Istana Negara pada Isnin. Zaliha yang menganggotai lembaga itu sebelum ini mengesahkan satu mesyuarat diadakan tapi tidak mendedahkan jika permohonan Najib dibincangkan. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jemaah Menteri dimaklumkan tentang permohonan untuk mengampunkan bekas Perdana Menteri itu. Beliau berkata Jemaah Menteri dimaklumkan secara sepintas selalu tanpa huraian lanjut dan hal pengampunan bukan bidang kuasa Jemaah Menteri. Najib menjalani hukuman penjara 12 tahun pada 23 Ogos 2022. Sejurus Mahkamah Persekutuan menolak rayuan terakhirnya dalam kes SRC International. Peguamnya Syafiq Abdullah sebelum ini berkata, permohonan pengampunan pertama kali dikeluarkan pada September 2022 dan tambahan kepada petisyen itu difailkan pada Oktober tahun itu dan April 2023. Kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti acuh tidak acuh dalam menangani ekonomi negara, terutama yang berhubung kait dengan kehidupan dan kos sara hidup rakyat. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, indeks harga pengeluaran Malaysia terus merekodkan aliran negatif 1.3% pada Disember 2023 berbanding negatif 1.5% pada November tahun yang sama. Katanya bagaimanapun kerajaan seperti acuh tak acuh dalam menangani apa yang sedang berlaku sekarang. Selepas lebih setahun, masalah ini terus berlaku dan berlarutan tanpa ada tindakan konkret yang boleh meredakan keresahan rakyat. Aliran negatif IHPR ini merupakan salah satu bukti keadaan ekonomi negara semakin meruncing dan tidak sihat. Jika kerajaan berterusan dengan cara kepimpinan dan pentadbiran ekonomi sebegini, saya khawatir Malaysia akan terjerumus dalam kencang ekonomi yang lebih buruk. Kemudian berkata perniagaan pula masih lagi bergelut dengan belum benar-benar dapat keluar dari fasa pemulihan perniagaan. Kerajaan katanya perlu mengambil langkah segera dengan tindakan luar biasa bagi menangani kemelut yang sedang dihadapi untuk memulihkan kembali perniagaan mereka. Bagaimanapun katanya, ini tidak berlaku malah lebih banyak masalah timbul, ekoran kejatuhan nilai ringgit, penurunan ekspor, kenaikan harga bahan import dan kelemahan kuasa beli pengguna. Tambah kemudian lagi, aliran negatif IHPR juga dijangka menyebabkan pengeluaran menghadkan import pengeluaran seperti tempoh masa kerja, bahan mentah dan seluruh rantaian kilang. Katanya selain memberi kesan kepada pengeluar, ini juga sudah tentu menambahkan beban hidup rakyat dari aspek tabungan dan pengurangan simpanan individu oleh kerana sumber pendapatan yang terjejas. Sekiranya aliran negatif IHPR berterusan disebabkan permintaan yang menurun, pengeluaran mungkin mengambil tindakan mengurangkan jumlah pekerja. Ini akan memberikan kesan besar kepada ekonomi negara, terutamanya masalah pengangguran dan kehilangan punca pendapatan individu yang akan mengusukkan lagi isu beban kos sara hidup yang sedang ditanggung oleh rakyat pada masa ini. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dialan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube Dialan TV.